Bertemu semula, Bursa Amerika jatuh pada Khamis susulan kenaikan stok pertumbuhan semakin lemah sementara kitaran sensitif ekonomi meningkat berikutan penurunan tuntutan pengangguran mingguan. Ini sekaligus mengukuhkan pandangan mengenai pemulihan di pasaran buruh. Saham teknologi besar termasuk Apple, Microsoft, Amazon dan Facebook turun antara 0.7% hingga 1.7%. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 7.35 mata dan S&P 500 turun 14.09 mata dan Nasdaq jatuh 102.25 mata. Sektor berorientasikan nilai kewangan, perindustrian dan bahan mendorong kenaikan pembukaan pada Khamis. Susulan Jabatan Tenaga Kerja menyatakan tuntutan faedah pengangguran negeri turun 26,000 kepada 360,000 pada 10 Julai yang terendah dalam 16 bulan. Menurut penganalisis ekonomi dipetik Reuters, pelabur bagaimanapun bimbang ekonomi telah mencapai tahap pertumbuhan maksimum. Pengerusi The Fed, Jerome Powell berkata kenaikan inflasi baru-baru ini dikaitkan dengan pasca pembukaan semula ekonomi dan akan pudar. Kira-kira 35 juta keluarga di Amerika Syarikat telah menerima pembayaran bulanan pertama daripada kerajaan dalam program sokongan pendapatan yang diperluaskan. Presiden Joe Biden berkata program berkenaan dapat membantu mengakhiri kemiskinan dalam kalangan kanak-kanak. I believe this is actually a historic day. Historic day in the sense that we continue to build an economy that respects and recognizes the dignity of working-class families and middle-class families. It's historic, and it's our effort to make another giant step toward ending child poverty in America. I think this will be one of the things that the Vice President and I will be most proud of when our terms are up. Beginning this morning, nearly all working families, that is people making under $150,000 as families or an individual making under $120,000, $25,000, who have children or raising children in America, they're going to receive their first monthly tax cut payment. Di bawah program kredit cukai kanak-kanak yang diperluaskan di bawah perancangan COVID-19, keluarga yang layak mendapat pembayaran bulanan awal hingga $300 untuk setiap anak di bawah usia 6 tahun dan $250 untuk anak yang lebih berusia. Bayaran kepada keluarga meliputi hampir 60 juta kanak-kanak yang layak dengan keseluruhan berjumlah sekitar $15 bilion untuk bulan Julai. Pembayaran adalah automatik bagi pembayar cukai Amerika Syarikat, manakala yang lain perlu berdaftar. Biden ingin memberikan faedah bulanan yang diperluaskan untuk tahun-tahun akan datang sebagai sebahagian daripada pelan perbelanjaan $3.5 trilion yang sedang dipertimbangkan oleh Demokrat dan Senat. Pusat Kemiskinan dan Dasar Sosial di Universiti Columbia menganggarkan pengembangan itu dapat mengurangkan kadar kemiskinan kanak-kanak Amerika Syarikat hingga 45%. Kredit cukai kanak-kanak telah diselaraskan dengan pendapatan asas universal untuk kanak-kanak dalam had pendapatan, membantu keluarga memenuhi perbelanjaan dari sewa, makanan dan jagaan harian. Bagaimanapun, pengkritik menyatakan kredit cukai kanak-kanak itu mahal dan boleh mendorong orang ramai untuk tidak bekerja. Pelan rancangan COVID-19 $1.9 trilion diluluskan pada bulan Mac, meningkatkan jumlah yang dibayar kepada keluarga di bawah program ini. Kunjungan perpisahan Chancellor Jerman Angela Merkel ke White House membawa pelbagai isu untuk dibincangkan. Merkel yang turut bertemu Presiden Joe Biden membincangkan mengenai isu Rusia dan pandangan kedua-dua negara terhadap China sebagai negara yang kini sedang meluaskan kuasa global. Merkel yang bakal mengakhiri penggalnya menjelang pilihan raya Jerman September depan telah berkhidmat dalam karier politik merangkumi 4 Presiden Amerika. Dalam mengakhiri khidmatnya, timbul kebimbangan antara Amerika dan Jerman bagaimana rundingan perselisihan yang semakin meningkat. Dalam satu sidang media di Oval Office, kedua-dua pihak berusaha mengecilkan perbezaan. Ja, thank you. Lieber Präsident, lieber Joe Biden. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und nach den Treffen, die wir in der Tat bei G7 und bei der NATO hatten, ist es heute eine gute Gelegenheit, über die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu sprechen. Natürlich im Kontext von Europa und seinen Nachbarn und über die geopolitischen Herausforderungen. Ich schätze die Freundschaft sehr. Ich weiß, was Amerika für die Geschichte eines freien und demokratischen Deutschlands getan hat. Und das ist auch das, was unsere Gespräche treiben wird, und wir werden Ihnen ja später noch berichten können. Danke für die Einladung. Merkel turut meyakinkan Amerika bahawa ketiadaannya tidak akan memberi perubahan yang besar.
Kesatuan Demokratik Christian Merkel mendahului pilihan di Jerman. Bagaimanapun, aktivis lingkungan hijau dan Parti Sosial Demokrat juga dilihat bersaing menjadi pemerintah masa hadapan Jerman. Persaraan beliau akan menandakan fasa baru yang tidak pasti dalam politik Jerman dan Kesatuan Eropah dengan jawatan Presiden disandang oleh Merkel. Permohonan untuk memulakan perniagaan di Amerika Syarikat menurun dengan ketara pada bulan Jun dan ia merosot untuk pertama kalinya sejak bulan Februari. Jabatan Perdagangan menyatakan permohonan perniagaan turun 9.8% kepada 448,553 bulan lalu. Data diperoleh daripada permohonan perniagaan untuk identifikasi cukai. Terdapat 51,543 permohonan yang disesuaikan mengikut musim daripada syarikat, turun 1.6% dari bulan Mei. Permohonan untuk perniagaan dengan gaji yang dirancang berjumlah 52,325, penurunan sebanyak 7.6% dari bulan sebelumnya. Permohonan perniagaan jatuh di keempat wilayah Amerika Syarikat dipimpin oleh penurunan 12.25% di Midwest bulan lalu dan lebih rendah di semua industri. Penurunan terbesar adalah dalam pelombongan yang mencatatkan penurunan 25.7%. Penurunan besar turut dicatatkan dalam perkhidmatan penginapan dan makanan serta kategori pentadbiran dan sokongan. Berdasarkan angka bulan Jun, Biro Banci Jabatan Perdagangan mengunjurkan sekitar 32,990 perniagaan baru, turun 6.9% berbanding dengan anggaran pada bulan Mei. Pakar Bedah Awam Amerika Syarikat gesa usaha nasional dalam memerangi berita palsu mengenai COVID-19 dan vaksin. Vivek Murthy turut menggesa syarikat teknologi, pekerja penjagaan kesihatan, wartawan dan rakyat Amerika melakukan lebih baik dalam mengatasi ancaman terhadap kesihatan awam. During the COVID-19 pandemic, health misinformation has led people to resist wearing masks in high-risk settings. It's led them to turn down proven treatments and to choose not to get vaccinated. This has led to avoidable illnesses and death. Simply put, health information has cost us lives. Kata Murthy, berita palsu menyebabkan orang ramai menolak vaksin dan nasihat kesihatan awam mengenai pelitup muka serta penjarakan fizikal yang melemahkan usaha menamatkan coronavirus dan membahayakan nyawa. Amaran itu dikeluarkan susulan kadar vaksinasi di Amerika menurun berikutan penentangan terhadap vaksin dan berita palsu mengenai keselamatan imunisasi walaupun angka kematian di negara itu melepasi 600,000. Tambah Murthy, maklumat salah mengenai COVID-19 dianggarkan sebagai infodemik merupakan ancaman yang membawa maut. Berikutan penggunaan internet yang meluas dalam menyebarkan maklumat salah kesihatan, Murthy mendesak syarikat teknologi dan platform media sosial membuat perubahan dalam produk perisian mereka bagi mengurangkan berita palsu. Ini termasuk meningkatkan akses kepada sumber yang berdasarkan fakta dan sahih. Sekian Niaga Awani, ikuti bagaimana segelintir masyarakat menepani cabaran kehidupan dalam dari lockdown di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com. Sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling percaya di Malaysia. Saya Afizal Zaman Sarhaman.